Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat hari ini di media ialah apabila Akmal Saleh seperti biasa mengeluarkan kebijaksanaan beliau yang pastinya menarik perhatian ramai orang. Saudara, hari ini Akmal Saleh mencabar pemimpin daripada DAP yaitu Syed bawa usul keluarkan Barisan Nasional daripada Kerajaan Perpaduan. Ramai yang tertanya-tanya, ramai netizen yang tertanya-tanya dari mana kekuatan Akmal Saleh untuk cuba memainkan isu ini. Ada yang bertanya, apa yang akan jadi kepada Barisan Nasional dan juga UMNO khususnya kalau mereka keluar daripada kerajaan. Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh mencabar naib pengerusi kebangsaan DAP Syed Rezan Johan supaya membawa usul agar Barisan Nasional dikeluarkan daripada kerajaan perpaduan. Yang saya nak kongsi dengan anda semua pada malam ini ialah apa kesan dan apa yang akan terjadi kepada UMNO Barisan Nasional kalau mereka keluar daripada kerajaan perpaduan yang ada hari ini. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini yang bakal berlaku. Kalau betul UMNO Barisan Nasional keluar kerajaan perpaduan sekarang, itu memang ibarat boleh jadi langkah bunuh diri politik. Mari saya huraikan kepada anda semua. Sebelum saya huraikan kepada anda semua, bagaimana itu boleh jadi langkah bunuh diri politik UMNO kalau keluar daripada kerajaan perpaduan. Saya akan kongsikan dulu dengan anda semua satu produk kesihatan yang sangat baik. Produk ini adalah produk yang terbaik di seluruh dunia yang mana kami makan. Okey. Produk ini bukan ubat. Produk ini ialah produk yang meningkatkan daya imun badan kita dan mendidik daya imun badan kita menjadi pintar. Secara ringkasnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang bodoh menyerang diri kita sendiri. Tetapi dengan cara meningkatkan daya imun badan kita, maka secara tidak langsung kita juga sembuh daripada dalam. Ubatnya ialah kita sembuh daripada dalam kerana imun badan kita yang melawan penyakit daripada dalam. Saudara, untuk mendapatkan produk ini, anda boleh menghubungi nombor yang tertera di dalam video ini. Baik, saya bentangkan dan huraikan kepada anda semua. Bagaimana langkah keluar daripada kerajaan perpaduan itu adalah langkah bunuh diri politik UMNO BN. 5 sebab kenapa UMNO BN akan hancur kalau keluar daripada kerajaan perpaduan. Yang ini sepatutnya, seharusnya dipelajari oleh Akmal Saleh. Beliau patut tahu bahawa, pertama, tiada jentera kukuh di luar kerajaan. UMNO BN sejak 1957 terbiasa sebagai parti kerajaan. Kalau mereka keluar sekarang, mereka bukan sahaja hilang kuasa, tapi juga kekuatan jentera yang bergantung pada akses kepada sumber dan posisi kerajaan. Yang ini sangat tepat. UMNO BN pernah jadi pembangkang tetapi hanya sementara. Mereka terlibat di dalam langkah Sheraton menumbangkan kerajaan PH melalui langkah Sheraton. Selepas itu mereka jadi kerajaan sebentar dan akhirnya menjadi pembangkang lagi dan akhirnya menjadi kerajaan perpaduan. Jadi bila masakah mereka menjadi pembangkang? Tidak ada yang lama. Mereka belum pernah jadi pembangkang untuk menjadi pembangkang sebagai semasa pilihan raya. Jadi kalau mereka keluar, itu pasti akan membuatkan mereka kehilangan jentera kukuh. Kedua, rakyat masih marah dengan UMNO. Imej UMNO belum pulih 100% dari skandal dan kekalahan PRU 14. Walaupun Zahid berjaya menstabilkan semula parti dalam kerajaan. Tapi keluar sekarang hanya akan recall balik kemarahan rakyat pada PRU 14. Adakah ini Akmal Saleh sudah lupa? Kalau mereka keluar daripada kerajaan menyebabkan ketidakstabilan kerajaan sekali lagi, sudah tentu rakyat akan menyalahkan UMNO BN
kalau mereka keluar parti. Begitu juga kalau Serizan benar-benar mencadangkan BN keluar parti atau disingkirkan, dipisahkan daripada kerajaan perpaduan, ini satu cabaran yang sebenarnya perangkap kepada pemimpin DAP itu. Ketiga, PAS dan Bersatu takkan hormat UMNO. Kalau UMNO cuba balik ke PN, mereka hanya akan jadi budak suruhan, bukan pemimpin. PAS sudah jauh lebih dominan. Bersatu pun tak akan lepaskan kedudukan Muhyiddin atau Razzi ke Zahid. UMNO akan diketepikan. Ini sudah tentu. Yang ini tak tahulah kenapa Akmal Saleh tidak boleh menyelami, memahami keadaan politik sehingga ke aras ini, yaitu PAS dan Bersatu boleh menerima UMNO sekali lagi. Tapi pastinya kali ini jika UMNO masuk sekali lagi dalam PN, mereka akan hanya jadi budak suruhan, bukan pemimpin. Selain daripada itu, mereka pasti masih mengingat Perikatan Nasional melalui Perdana Menteri mereka Muhyiddin Yassin pasti masih lagi terluka akibat dipecat secara menarik sokongan UMNO terhadap beliau, yang akhirnya terpaksa meletakkan jawatan dan menyerahkan jawatan tersebut kepada Ismail Sabri Yaakob. Luka berdarah semula. Tidak mungkin PN melupakan perkara itu, termasuklah Muhyiddin Yassin dan Bersatu. Yang keempat, sekiranya UMNO BN keluar daripada kerajaan perpaduan pada hari ini, akan pecah dua. Berlaku kluster Zahid menentang kluster pro-PN. UMNO dalam kerajaan pun sudah ada suara berpecah. Kalau keluar kerajaan, risiko perpecahan makin besar. Mungkin akan timbul UMNO 2.0 atau serpihan baru. Situasi ini melemahkan jentera, calon dan undi akar umbi. Yang kelima, inilah yang paling ditakuti oleh ramai orang, terutamanya UMNO BN, PAS, Perikatan Nasional, Bersatu, dan pembangkang. Jika UMNO BN keluar daripada kerajaan perpaduan, Anwar sebenarnya tetap kukuh tanpa UMNO. Dengan kata lain, tiada UMNO bersama dengan Anwar pun tetap kukuh Anwar Ibrahim. Pakatan Harapan boleh survive tanpa UMNO jika perlu. Mungkin akan bergabung dengan parti lain seperti GPS, GRS, Warisan, dan Muda. Atau menarik ahli parlimen bebas. So, UMNO tak boleh ugut PH. Keluar daripada kerajaan perpaduan adalah bermaksud sama dengan tamat riwayat sendiri. Kesimpulannya, kalau Zahid tarik UMNO keluar sekarang, PRU 16 jadi kubur rasmi BN. Tiada tempat di PH, tiada kuasa dalam PN. Rakyat pula dah muak dengan politik lompat-lompat. Jadi akhirnya UMNO keluar kerajaan, jadi game over. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu paling hangat malam ini ialah satu soalan daripada netizen yang mana saya akan ulas malam ini. Pastinya Anda juga terfikir-fikir, bila agak-agaknya Rafizi akan langgar Anwar? Ini soalan yang paling panas, yang straight to the point, cukup berani dan cukup untuk kita bincangkan. Beranikah Rafizi Ramli langgar Anwar, atau bila agak-agaknya Rafizi akan langgar Anwar? Jawaban dia pendek saja, bro. Pendek saja. Paling awal hujung tahun 2025. Paling besar pun dalam pemilihan PKR 2026. Itulah jawaban dia. Mungkin paling awal bila Rafizi akan langgar Anwar ialah pada hujung tahun 2025. Atau paling awal dalam pemilihan PKR 2026. Kenapa itu berlaku? Tapi bro, mari kita pecah 3 fasa yang mungkin langgar Anwar tu. Ini 3 fasa yang mungkin akan dilanggar oleh Rafizi terhadap Anwar. Fasa yang pertama bro, persediaan di bawah tanah mungkin akan berlaku pertengahan hingga akhir tahun 2025. Atau dengan kata lain, mungkin akan berlaku underground. Jadi, apa pula pendapat Anda semua? Adakah berlaku pergerakan underground? Saudara, sebelum saya teruskan, saya nak kongsi dengan Anda semua satu produk yang paling kami percaya dalam keluarga kami. Produk ini produk Transfer Factor for Life.
Produk ini bukan obat. Saya ulang 15 kali. Produk ini bukan obat. Produk ini adalah produk yang membantu untuk memulihkan daya imun badan kita sehingga 400% dan membantu untuk menjadikan imun badan kita bijak dan pandai. Karena kita kena penyakit, sebabnya paling penting ialah karena imun badan kita yang lemah. Kita juga kena penyakit karena imun kita yang terlalu bodoh sehingga melawan diri kita sendiri, menyerang diri kita sendiri. Dan kita juga sembuh kerana imun badan kita jadi kuat, kerana imun badan kita jadi pintar. Apabila itu berlaku, kita jadi sehat. Saudara, apa caranya? Mudah saja. Ambil produk ini, Anda akan sehat melalui peningkatan daya imun tubuh badan kita dan jadi pintar. Jadi siapa yang berminat dengan produk ini, sila lihat nomor telepon yang tertera ini. Baru sebentar tadi saja ada seorang kawan, testimoni beliau daripada Johor, Keluang Johor, menyatakan bahawa selepas mengambil produk Transofector ini, beliau kini lebih sehat dan penyakit gout serta kencing manisnya kini terkawal. Jadi apalagi jangan tunggu sampai terlewat. Ada juga orang yang cerita tentang kaki yang hendak dipotong, tapi akhirnya apabila mengambil produk ini, imun badannya meningkat, kakinya tak jadi dipotong. Baiklah, fasa pertama, persediaan bawah tanah. Adakah itu berlaku? Bro, ini tanda-tandanya kalau ia berlaku. Yang pertama, Rafizi jarang bersama Anwar secara terbuka sejak akhir-akhir ini, sebelum pun pemilihan PKR. Selain itu, kenyataan Rafizi juga mula berbeza nada dengan Perdana Menteri, terutamanya dalam isu ekonomi, subsidi dan ketirisan dasar. Rafizi juga aktif semula dalam media sosial, tetapi bukan sebagai menteri, sebaliknya sebagai pendekar reformasi. Kenapa ini penting, bro? Rafizi tidak akan langgar secara direct selagi beliau masih dalam kabinet. Tapi bila ekonomi makin ditekan dan sokongan rakyat makin susut, Rafizi akan mula asingkan diri. Ini fasa diam-diam susun pasukan. Fasa yang kedua, apabila isyarat terbuka, mungkin akan berlaku awal pertengahan tahun 2026. Tanda-tandanya mudah saja, bro. Apabila Rafizi tidak pertahan Anwar dalam isu-isu besar, contohnya kritikan terhadap Anwar dari luar parti. Kedua, beliau mula beri ucapan yang menggugat status quo, contohnya reformasi tidak boleh ditangguh lagi. Ketiga, muncul kem tersendiri dalam PKR yang terdiri daripada anak muda, akar umbi urban, dan pengundi celik media mula beri sokongan kuat kepada Rafizi. Tapi ingat, bro sekalian, guys, kena ingat, kena alert. Kalau Rafizi sudah mula kritik kepimpinan PKR secara langsung, itu tanda besar dia sudah sedia langgar. Dan fasa yang terakhir, yaitu fasa ketiga, apabila kalau Rafizi betul-betul berani langgar secara terang-terangan pemilihan PKR pada tahun 2026. Inilah klimaksnya, bro. Apa macam? Kalau Anwar masih mau pertahan jawatan Presiden PKR, Rafizi mungkin cabarnya secara terbuka. Tapi lebih realistik, Anwar undurkan diri dan Rafizi masuk bertanding jawatan Presiden lawan calon warisan Anwar, mungkin Saifuddin Nasution. Kempen Rafizi ketika ini akan berbau pemberontakan, tetapi berselindung di sebalik slogan seperti masa untuk reformasi asli, PKR perlu pemimpin era baru, atau reformasi tak boleh tunggu lagi. Inilah, bro, langgar sebenar, tapi licik bukan gaduh. Itu paling penting sekalian. Ini yang dikatakan langgar sebenar, tapi licik bukan gaduh. Secara final analisis ataupun analisis keseluruhannya, Rafizi ini bukan seperti Azmin, yang mana bertindak bodoh, melanggar secara terang-terangan, lepas itu mengkhianat pula parti. Rafizi bukan seperti Azmin. Dia tak akan langgar guna pintu belakang. Tapi kalau dia nampak Anwar gagal kawal negara, gagal kawal parti, dia akan langgar dengan gaya teknokrat dan intelektual. Tak lama lagi kita akan nampak fasa pertama, especially kalau ekonomi makin teruk dan mood rakyat makin muram.
Apa pula pendapat Anda tentang isu itu? Benarkah, beranikah Rafizi langgar Anwar? Apa pula keuntungannya kalau Rafizi langgar Anwar? Sekian dulu untuk kali ini, jumpa lagi.